Buletin Didik 28 Mei bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes COVID-19 dalam negara terus menyaksikan angka tertinggi direkodkan dengan 8,290 jangkitan baru dikesan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Selangor terus kekal sebagai negeri tertinggi dengan 2,052 kes baru, diikuti Kelantan 851 kes dan Kuala Lumpur 830 kes. Manakala 61 kes kematian dilaporkan membabitkan pesakit berusia 32 hingga 92 tahun. Turut dilaporkan 808 pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi termasuk 403 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Sebanyak 21 kluster dikenal pasti dengan yang tertinggi dikesan membabitkan kluster tempat kerja dan komuniti. Masyarakat digalakkan untuk memakai pelitup muka jenis kain sebagai lapisan tambahan bersama pelitup muka jenis perubatan bagi membantu menyaring lebih banyak partikel halus sekaligus mengurangkan risiko kepada pendedahan virus COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pemakaian pelitup muka dua lapis juga lebih baik daripada pemakaian pelitup muka jenis kain semata-mata. Berkongsi dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau berkata bagi pemakaian pelindung muka atau face shield, ia dapat membantu memberikan pelindungan maksimum. Kajian Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat mendapati pemakaian satu lapisan pelitup muka yang tidak diikat mampu menyekat 56.1% partikel halus, manakala pelitup muka jenis kain menyekat 51.4%. Pemakaian pelitup muka jenis perubatan yang diikat ketat pula mampu menyekat 77% partikel halus dan pemakaian dua pelitup muka jenis perubatan dan kain menghalang 85.4%. Turut disarankan penggunaan pelitup muka perubatan dengan pelitup muka kain dan sebaik-baiknya elakkan mengenakan dua pelitup muka perubatan atau dua pelitup muka kain sebagai pelitup muka berganda. Manakala bagi penggunaan pelitup muka N95 sepatutnya digunakan satu sahaja dan tidak dipasangkan dengan pelitup muka lain. Pelitup muka N95 ialah piawaian tertinggi bagi jenis pelitup muka dan boleh melitup permukaan muka dan menapis sehingga 95% partikel. Pemantauan pengunjung di pasaraya boleh dilakukan melalui penggunaan pelekat berwarna dan sistem kad bernombor. Mekanisme ini menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan, Ain Arjuna Aziz Zaman, boleh diguna pakai bagi membantu pihak pengurusan memantau jumlah kehadiran dan tempoh keberadaan pelanggan di premis masing-masing. Langkah itu ujarnya sebagai tambahan yang boleh digunakan selain menyemak di aplikasi MySejahtera. Bagaimanapun arahan mengenai perkara itu belum dikeluarkan setakat ini kerana yang penting matlamat utama adalah memastikan pelanggan berada di dalam pasaraya tidak lebih 2 jam. Sementara itu, orang ramai juga dinasihatkan tidak lagi mengamalkan budaya window shopping atau bersantai-santai di dalam pasaraya atau di tempat awam seperti sebelum ini. Kerajaan sebelum ini menetapkan tempoh masa pelanggan di dalam semua premis peruncetan termasuk pusat beli belah dihadkan kepada maksimum 2 jam. Ia selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dengan waktu operasi dibenarkan antara pukul 8 pagi hingga 8 malam sahaja. Kurangnya pendedahan dalam aktiviti dan bahan pembelajaran membuatkan murid-murid hilang minat dalam sesuatu mata pelajaran, khususnya bahasa Inggeris. Melalui pendekatan teknologi entertainment design, TED, yang membantu murid-murid dalam pengetahuan dan kemahiran dalam penyampaian, murid-murid lebih bermotivasi untuk mendalami bahasa Inggeris. On Facebook, our
Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebakang, Serian, Kuching, Sarawak, mata pelajaran bahasa Inggeris yang disifatkan menakutkan oleh pelajar-pelajarnya menyukarkan pengajaran. Kadang-kadang suasana pembelajaran dalam kelas menjadi sunyi kerana pelajar takut dan malu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Pelajar juga menunjukkan kurang minat terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris sebab mereka kata susah dan kurang pendadahan. Kerana itu, pengetahuan sedia ada pelajar mengenai isu semasa, isu global dan culture competencies mereka agak berkurangan. Seolah-olah ada kalanya seolah mereka tidak peka terhadap dunia luar dan mereka kurang keyakinan diri untuk berkongsi ilmu atau mengujar bila membuat aktiviti bahasa Inggeris. Bagi 2 kelas tingkatan 4 dan 2 kelas tingkatan 5 yang diajarnya, Cikgu Magdalene menggunakan video sebagai medium untuk mengajar, mengupas, menerangkan dan berkongsi pendapat. Pada mulanya, kaedah ini sukar diterima disebabkan kebiasaan pelajar yang menggunakan buku teks. Halangan dari segi bahasa juga salah satu cabaran kerana terdapat video dihasilkan dalam bahasa Inggeris. Namun bermula dengan membaca serikata. Lama-kelamaan, pelajar ini dapat menambah pembendaharaan dan kosakata. Mereka akan berbincang saya selalu suruh mereka berbincang pairing ataupun grouping untuk mengupas isi video ataupun lesson tersebut. Okay. Kemudian daripada situ mereka mula berkongsi idea mengenai isi ataupun isu yang terdapat dalam video. Dari di situ saya nampak pelajar menunjukkan minat untuk berbincang. Saya kena akui kalau di dalam kelas mereka memang jarang menggunakan bahasa Inggeris. Kaedah ini dipercayai mampu memberi impak dari segi moral, motivasi serta perkembangan diri. Pelajar juga mula belajar membuat hubung kait isu yang dibincangkan dalam video dengan kehidupan seharian mereka. I wish you all the best. Thank you so much for your presence. Peranan seorang guru lebih daripada sekadar mengajar di dalam kelas. Malah bagi sesetengah guru, aspek kebajikan pelajar diutamakan dalam menyediakan suasana pembelajaran yang selesa dan kondusif. Menjaga hubungan baik dengan murid juga dilihat sama penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni serta menyeronokkan. Cikgu Thomas Mason Lim Beng An atau lebih dikenali sebagai Mr. Thomas cukup disanjungi murid-murid Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Bintulu, Sarawak. Biarpun baru 3 tahun mengajar di sekolah itu, keprihatinan Mr. Thomas terhadap murid-murid, khususnya dalam aspek kebajikan, membuatkan namanya sering meniti di bibir warga sekolahnya. Tidak pernah berkira daripada segi wang ringgit, masa mahupun tenaga. Ada sahaja perkara yang dilakukan demi pendidikan, kesejahteraan dan keselamatan anak-anak muridnya tanpa mengharapkan pujian mahupun balasan. Saya sentiasa berasa sedih apabila murid-murid tidak dapat menikmati pendidikan yang patut untuk mereka oleh kerana ketiadaan wang ringgit bagi mereka. Jadi sebagai seorang guru, saya sentiasa cuba sedaya upaya untuk memberikan mereka apa-apa keperluan, contohnya buku, pensel dan sebagainya. Tapi semua ni saya kebanyakan kalinya saya diam saja. Saya tak nak heboh-hebohkan. Bukan sahaja prihatin dalam aspek kebajikan murid-murid, pembelajaran mereka juga menjadi keutamaan Mr. Thomas. Guru bahasa Inggeris, pendidikan muzik dan sains ini juga kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi menarik minat murid-muridnya dalam pembelajaran. Equal education adalah prinsip yang saya pegang semenjak hari pertama saya berkhidmat sebagai seorang guru. Saya sentiasa menghargai kehadiran murid-murid saya di kelas tanpa mengira apa-apa pun di sekeliling kita. Pada pendapat saya juga, fun learning iaitu pembelajaran yang menyeronokkan adalah sesuatu yang amat penting bagi anak-anak murid saya. Sekiranya sebuah kelas itu tidak menarik, tidak seronok, tidak menarik perhatian murid-murid, apakah yang dapat membuatkan mereka lebih bermotivasi di dalam kelas? Usaha Mr. Thomas dalam memartabatkan soal kebajikan dan pendidikan anak muridnya melayakkan beliau mendapat anugerah English Language Teacher of the Year di Global Education Summit and Awards 2021.
Hendak belajar berenang, dapatkan itik. Hendak belajar memanjat, dapatkan tupai. Hendak mengetahui sesuatu perkara, bertanyalah kepada orang yang ahli dalam perkara itu. Bergelar penuntut di institusi pengajian tinggi tidak menghalang seseorang itu melakukan inovasi untuk menambah pendapatan. Seperti kejayaan pelajar yang kita kongsikan ini, boleh dijadikan contoh untuk adik-adik tampil dengan idea dan kreativiti sendiri dalam menghasilkan sesuatu produk. Tuan Muhammad Muiz Tuan Nordin tidak menyangka ilhamnya menginovasikan cendol segar dalam tin mampu memenangi pelbagai anugerah sekaligus mendapat sambutan ramai. Muiz adalah penuntut tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan UMK. Dia mendapat idea untuk mengkomersialkan cendol dalam tin minuman selepas melihat belum ada mana-mana syarikat yang menjual cendol yang dibotolkan dalam pasaran. Sehingga kini produk yang diperkenalkan dengan jenama V-Cendol itu sudah terjual sebanyak 1,000 botol sebulan, bahkan menerima tempahan berkali ganda pada Ramadan lalu. Anak jati Terengganu ini turut bercadang untuk memasarkan produknya itu secara meluas dan dikomersialkan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Alhamdulillah, melalui program tersebut kita berjaya komersialkan, kita berjaya memperbaiki kekurangan yang ada, dan kita juga mendapat bimbingan. V-Cendol mendapat bimbingan daripada industri luar, Tornado Cafe, dan kita juga mendapat bimbingan daripada dorongan tunjuk ajar daripada meto-meto dan pensyarah daripada UMK sendiri. Dan alhamdulillah V-Cendol berjaya mendapat perhatian dan semakin ramai yang mengenali V-Cendol. Walaupun baru setahun dalam pasaran, anak muda ini terus menginovasikan cara pembungkusan V-Cendol dari botol plastik biasa ke tin plastik lut cahaya yang lebih bermutu tinggi, menjadikan ia minuman yang sedia diminum. Kini V-Cendol boleh didapati melalui 3 perisa iaitu pandan, mangga dan strawberry yang dijual pada harga RM6.50 sebotol. Mengambil maklum manfaat kewujudan tabung makanan atau food bank, inisiatif seumpama itu yang dikenali mini food bank digerakkan di Alor Star Kedah bagi membantu penduduk di 28 mukim dalam daerah Kota Star yang kini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Usaha yang dilakukan sejak setahun lalu adalah bagi memastikan tiada individu yang berhadapan masalah terputus bekalan makanan dan boleh mendapatkan keperluan asas secara percuma. Program itu dilaksanakan di bawah Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS yang terletak di Tandop. Bagaimanapun hikmat penghantaran barangan dari rumah ke rumah dihentikan buat sementara waktu atas faktor keselamatan. Sebelum ni kalau kata kes COVID onda, kita ada yang kita pergi ke rumah hantar ke depan pintu. Tetapi apabila kes kita tengok hari ini semakin meningkat, jadi kita dapat saranan daripada MKN supaya mematuhi SOP yang dikeluarkan seperti mana yang diperkeluarkan tu lah. Jadi kita tak bagi mereka datang ke food bank, kita turun ke bawah, kita ada penyerakan sosial, kita ada kata apa scan MySejahtera, lepas tu kita ada pakai hand sanitizer. Jadi kalau di pihak kita pun kita pakai apron, mask dan kata apa kita tak ada lah bersalaman dan sebagainya. Jadi pada segi SOP ni memang kita jaga sungguh-sungguh lah. Mereka yang memerlukan bekalan perlu membuat panggilan dan mendapatkan janji temu terlebih dahulu bagi menjaga penjarakan ketika pengagihan. Bermula dengan sumbangan peribadi sebagai modal permulaan, kini Mini Food Bank mula menerima tajaan orang ramai dan sektor korporat. Mana-mana syarikat korporat yang nak bagi boleh kata apa menghubungi saya lah. Dan kalau untuk sasaran ni selepas ni mungkin kita akan fokuskan, kalau habis dah PKPD, kes pun semakin menurun, kes pun dah stable, kita mungkin akan fokuskan kepada golongan-golongan seperti nelayan, petani yang terjejas, buruh kasar dan ibu tunggal anak ramai. Itu yang target sasaran kita selepas ini untuk kita berikan bekalan makanan kepada mereka.
Penguatkuasaan PKPD di 28 mukim di daerah Kota Star diumumkan bermula 19 Mei lalu sehingga 1 Jun ini. Bagi mana-mana pihak yang ingin membuat sumbangan ke Mini Food Bank boleh menghubungi talian tertera. Burung terkukur terbang ke laut, mari hinggap di pokok jati. Orang bercakap sedap mulut, kita mendengar sakit hati. Bersua kembali. Satu bengkel komuniti dibuka di Adelaide, Australia untuk membantu orang ramai meningkatkan kemahiran bertukang. Ia diwujudkan oleh pihak berkuasa tempatan selepas menerima banyak permintaan daripada golongan wanita yang mengakui kurang pendedahan terhadap kemahiran itu. Bengkel DIY ini mempelawa orang ramai mencipta pelbagai barangan alatan sendiri. Selain itu, mereka juga mengusahakan projek membuat kotak burung yang akan disumbangkan untuk tujuan amal. Ia susulan banyak rumah burung yang rosak dalam kebakaran hutan besar pada 2019. Penganjur berharap usaha sebegini juga mampu membantu menangani kesihatan mental warga emas dengan membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain dan tidak berasa terpinggir. Bot elektrik hydrofoil dijangka jadi tumpuan terbaru di Venice, Itali. Juga dikenali sebagai bot terbang, ia menggunakan kuasa tinggi dan penumpang merasakan seolah-olah terbang di atas air. Beberapa langkah keselamatan khas juga perlu dipatuhi seperti memakai tali pinggang keledar. We have sort of taken away all the drawbacks with hydrofoil, so we made them more efficient. We can also retract the foils into the hull, so you can beach this boat on a beach, and you also get a longer range than the traditional hydrofoil boats do on electric power. So all these improvements have led to the Candela 7, which is our first model. Lebih menarik, Candela 7 juga boleh dikawal melalui aplikasi menggunakan drone dan telefon pintar. Ini sekaligus membolehkannya berlayar di tasik mahupun laut bergelora. Kedudukan bot yang lebih tinggi dari paras air mengurangkan geseran sebanyak 80%, membolehkannya bergerak pada jarak jauh dan hanya menggunakan bateri. Bot ini berharga €250,000 dan dijangka bertambah popular dalam tempoh 2 tahun lagi. The Weeknd, Taylor Swift dan Dua Lipa antara pemenang utama iHeartRadio Music Awards yang berlangsung hari ini. Bukan itu sahaja, penonton turut dihiburkan dengan persembahan pelbagai artis. Paling menjadi tumpuan persembahan The Weeknd bersama Ariana Grande. Ini juga penampilan pertama Grande di pentas sejak bergelar isteri kepada Dalton Gomez pertengahan bulan ini. Lagu terbaik tahun ini menjadi milik Blinding Lights, nyanyian The Weeknd yang juga merangkul gelaran artis lelaki terbaik. Manakala Dua Lipa, artis wanita terbaik. Sensasi K-pop BTS menang 3 kategori iaitu video muzik terbaik, kumpulan peminat terbaik dan koreografi video muzik terbaik. Dalam pada itu, Blinding Lights turut dinamakan lagu tarian TikTok terbaik. Pameran lampu neon di Leadenhall Market, London mengakhiri buletin D-Day. Ia sebagai meraihkan ulang tahun ke-700 kewujudannya. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Selamat malam.